Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM di bawah bab 2 Kebangkitan Nasionalisme dengan tajuk kecilnya Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat. Sebelum cikgu nak mengajar, seperti biasa cikgu nak minta semua guru dan pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah tajuk-tajuk yang lain. Okey, tengok perkembangan idea nasionalisme di Barat ada 3 perkembangan. Yang pertama, Revolusi Keagungan 1688. Yang kedua, Revolusi Amerika 1776. Dan yang ketiga, Revolusi Perancis 1789. Okey, kita tengok yang pertama dulu, Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan ni muncul di Britain disebabkan oleh 2 sebab. Yang pertama, ingin menegakkan kedaulatan parlimen. Dan yang kedua, hak asasi rakyat. Ya, kerana dalam parlimen, semua anggota parlimen adalah terdiri pada rakyat. Okey, jadi ada berapa sebab? 2 sebab: menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Apa tugas parlimen? Menggubal undang-undang. Okey, tengok peristiwa. Revolusi Keagungan, peristiwanya Raja James II. Apa nama zaman ni? Raja James II menggubal undang-undang sambil membelakangkan parlimen. Ya, dia gubal undang-undang sendiri. Dia tak mau bagi parlimen yang gubal. Kemudian Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda memberi sokongan kepada ahli parlimen untuk menentang pemerintahan Raja James II yang berkuasa mutlak. Pasal apa berkuasa mutlak? Semua benda dia buat, termasuk menggubal undang-undang. Nak ikutkan menggubal undang-undang ni tugas apa? Tugas parlimen. Disebabkan itu parlimen tak puas hati. Parlimen berani tak serang raja? Tak berani. Tapi disebabkan oleh sokongan daripada siapa? Sokongan daripada Mary II dan Raja William of Orange dari Belanda. Jadi ahli parlimen semua menentang Raja James II. Kemudian Raja James II melarikan diri ke Perancis disebabkan sokongan yang makin berkurangan. Akhirnya Mary II dan suaminya Raja William of Orange menjadi raja. Dan mereka mengembalikan balik kuasa parlimen untuk menggubal undang-undang. Dan dia terletak dalam Akta Bill of Rights, iaitu apa maksud Bill of Rights? Bill of Rights ni memberikan kuasa kepada parlimen untuk menggubal undang-undang. Hanya siapa boleh gubal undang-undang? Hanya parlimen saja boleh gubal undang-undang. Dan mewujudkan sistem raja berperlembagaan. Jadi apa formula Revolusi Keagungan? James kahwin 2 orang. James kahwin berapa? Kahwin 2. 2 tu 2 apa? 2 buah orang. James kahwin 2 orang. James merujuk pada Raja James II. Menggubal undang-undang sambil membelakangkan parlimen. Jadi James merujuk pada James juga. Kahwin. Kahwin merujuk pada Mary. Mary ni sebutan bahasa Inggeris. Apa maksud bahasa Melayu? Kahwin. 2 merujuk pada 2 juga, iaitu Mary II. Orange merujuk pada Orange juga. Mary II dan suaminya William of Orange. Jadi apa formula Revolusi Keagungan? James kahwin 2 Orange. James merujuk pada Raja James II menggubal undang-undang sambil membelakangkan parlimen. Kahwin 2 merujuk pada Mary II. Orange dan William of Orange dari Belanda menyokong parlimen untuk menentang Raja James II. Kemudian apa berlaku kat Raja James II lepas ditentang? Raja James II lari ke Perancis. Kemudiannya Mary II dan suaminya William of Orange ditabah menjadi raja dan mereka mengembalikan kuasa parlimen, iaitu menggubal undang-undang. Jadi formula Revolusi Keagungan, James kahwin 2 Orange. Okey, kita tengok yang kedua. Revolusi Amerika tahun 1776. Amerika ni pernah dijajah oleh British. Jadi mereka menentang penjajah British kerana tidak melindungi hak penduduk di 13 buah tanah jajahan di dalam negara Amerika. British menjajah berapa tanah jajahan di Amerika? Mereka jajah 13 daerah dalam Amerika. Okey, penduduk Amerika menentang akta untuk memungut cukai disebabkan mereka dah jajah 13, mereka nak pungut cukai. Tengok ada 4 jenis cukai. Yang pertama akta pelayaran, yang kedua akta teh, yang ketiga akta stamp, yang keempat akta gula. Kemudiannya penduduk Amerika mewujudkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam parlimen British. Jadi apa formula sebab-sebab penentangan Revolusi Amerika? Layan teh setin gula sopan. Layan teh berapa banyak gula? Setin gula.
dengan sopan. Layan teh, seting gula, sopan. Tengok penerangan. Layar merujuk pada pelayaran. Pelayaran berasal dari perkataan layar. Layar diubah menjadi layan. Persamaan huruf L-A-Y-A. Teh merujuk pada teh juga. Setin merujuk pada setem. Persamaan pada huruf S-E-T di depan. Setem, setin. Gula merujuk pada gula juga. Sopan merujuk pada slogan. Persamaan pada huruf S dengan O di tengah-tengah dia. Sopan, slogan. Jadi apa formula revolusi Amerika? Sebab-sebabnya layan teh, seting gula, sopan. Layan merujuk pada akta pelayaran. Teh merujuk pada akta teh. Seting merujuk pada akta setem. Gula merujuk pada akta gula. Sopan merujuk pada slogan. Tiada cukai tanpa perwakilan. Okey, kita tengok peristiwa revolusi di Amerika, peristiwa penentangan. Di Amerika, pemimpin yang pertama yang menentang namanya adalah George Washington. George Washington ni memimpin pertubuhan dipanggil Kongres. Kongres ni diwujudkan disebabkan oleh dua perkara. Ada dua tujuan Kongres. Yang pertama, mendapatkan kemerdekaan daripada British. Dan yang kedua, meluluskan peristiharaan kemerdekaan. Nak dapat kemerdekaan, lepas tu nak istihar pula kemerdekaan. Dah dapat kena istihar. Jadi meluluskan peristiharaan kemerdekaan yang ditulis oleh siapa? Thomas Jefferson. Iaitu dia mengatakan jika sebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan. Tiga benda yang penting dalam hidup. Hidup, bebas, bahagia. Siapa tak mahu hidup bebas? Dan hidup bebas boleh dapat bahagia pula. Jadi ada tiga perkara yang Thomas Jefferson tulis. Hak kehidupan, kebebasan dan juga kebahagiaan. Maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan yang baru. Cikgu ulang kali lagi. Jika sebuah kerajaan tak dapat menjamin kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan yang baru. Jadi ada beberapa orang tokoh yang penting di Amerika. Ada dua orang tokoh dalam peristiwa. Yang pertama, George Washington. Yang kedua, Thomas Jefferson. Apa persamaan dua orang tokoh ni? George Washington, Thomas Jefferson. Persamaan dia pada huruf O. Dua-dua ni ada O tak? Ya, ada. George ada huruf O tak? Ya, ada huruf O di depan. Sama juga dengan Thomas. Thomas ada huruf O tak? Ya, ada huruf O di depan juga. T-H-O. Huruf yang ketiga O. Sama juga George. G-E-O. Huruf yang ketiga pun O juga. George, Thomas. Yang kedua, Washington. Ada huruf O tak? Ya, ada huruf O di kedua yang terakhir. Sama juga Jefferson. Jefferson ada huruf O tak? Ya, ada huruf O di kedua yang terakhir. Jadi George Washington, Thomas Jefferson. Persamaan pada huruf O. George Washington ni siapa dia? Dia memimpin parti dipanggil sebagai Kongres. Kongres ada apa matlamat? Ada dua. Menuntut kemerdekaan dan mengisytiharkan kemerdekaan. Istiharkan kemerdekaan ni bawah tulisan apa? Di bawah tulisan Thomas Jefferson. Apa dia kata? Jika sebuah kerajaan tidak dapat memberikan kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi tanggungjawab rakyat di negara tersebut membentuk kerajaan yang baru. Kemudiannya revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan British digabungkan dan diberikan nama baru iaitu Amerika Syarikat. Sebelum ni nama Amerika dia tak ada perkataan syarikat. Selepas George Washington menentang, maka dibentuk 13 buah negeri ini bergabung menjadi Amerika Syarikat. Ya, di bawah pimpinan George Washington. Okey, Amerika Syarikat ni memperkenalkan sistem pemerintahan nama apa? Pemerintahan demokrasi. Pandainya. Jadi di Amerika berapa orang pemimpin yang penting? Ada dua orang. George Washington dengan Thomas Jefferson. George Washington ni pemimpin parti apa? Parti Kongres. Ada berapa matlamat? Dua. Mendapatkan kemerdekaan dan juga mengisytiharkan kemerdekaan. Siapa yang tulis isytihar kemerdekaan tu? Iaitu Thomas Jefferson. Tak dapat beri kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, jadi kena bagi kat rakyat untuk membentuk kerajaan baru. Disebabkan itulah maka British memberikan kemerdekaan. Jadi apa formula sebab-sebab revolusi Amerika? Layan teh, setin gula, sopan. Layan tu apa? Akta pelayaran, teh atau teh, setin atau setem, gula atau gula, sopan adalah slogan. Tiada cukai tanpa perwakilan. Dua poin yang penting, dua. George Washington, Thomas Jefferson. Okey. Kalau yang revolusi keagungan tadi apa formula dia? James kahwin 2 orange.
Raja James II mengubah undang-undang. Kahwin 2 merujuk pada Mary 2. Orange dan suaminya William of Orange menyokong ahli parlimen menggulingkan Raja James II. Okey, tengok yang ketiga, Revolusi Perancis 1789. Dia punya sebab idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persaudaraan dan persamaan oleh Jean-Jacques Rousseau. Yang paling penting ingat nama dia apa? Rousseau. Dia perjuangkan apa benda? 3 benda. Kebebasan, persaudaraan, persamaan. Formula dia besar bersama. Merujuk pada bebas. SAR merujuk pada saudara. Persamaan pada huruf S di depan. Dan juga bersama merujuk pada persamaan. Persamaan pada sebutan sama. Persamaan berasal dari perkataan sama. Bersama pun ada perkataan sama. Jadi besar bersama. Bebas, SAR, saudara, bersama, persamaan. Jadi Rousseau memperjuangkan 3 perkara, iaitu besar bersama, kebebasan, persaudaraan dan juga persamaan. Okey, tengok. Rousseau dalam bukunya The Social Contract menyatakan keunggulan suara rakyat ataupun hasrat umum bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Macam mana masyarakat nak sejahtera? Melalui suara yang diminta oleh rakyat. Kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Permintaan rakyat lebih penting daripada raja dan birokrasinya. Jadi apa formula Rousseau? Besar bersama. Besar bebas, SAR saudara, bersama persamaan. Okey, tengok peristiwa penentangan. Pemerintahan autokratik oleh Raja Louis XIV dan golongan bangsawan memonopoli pelbagai keistimewaan. Sebaliknya, rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Dua-dua ni sama, ada pelbagai. Kalau Raja Louis dengan bangsawan, pelbagai juga. Pelbagai apa? Pelbagai keistimewaan. Manakala rakyat, pelbagai juga. Pelbagai apa? Pelbagai cukai. Raja dengan bangsawan, pelbagai keistimewaan dapat. Rakyat, pelbagai juga. Pelbagai cukai. Kemudiannya, penjara Bastille digempur untuk membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis XIV. Penjara Bastille ni pasal apa digempur? Untuk membebaskan tahanan politik. Tahanan politik inilah yang akan menggulingkan Raja Louis. Okey, tengok Revolusi Perancis menambahkan sistem pemerintahan beraja yang dipimpin oleh Raja Louis XIV dan membawa kepada kemunculan sistem republik di Perancis. Tengok apa formula Revolusi Perancis. Atuk Louis sawan di penjara Bastille. Atuk tu merujuk pada autokratik, pemerintahan autokratik. Louis merujuk pada Raja Louis XIV. Sawan merujuk pada bangsawan, iaitu Raja Louis dan bangsawan menikmati pelbagai keistimewaan, manakala rakyat pelbagai cukai. Kemudiannya penjara Bastille merujuk pada penjara Bastille juga. Di penjara Bastille rakyat menggempur penjara itu pasal apa? Nak membebaskan tahanan politik. Dan kemudiannya menggulingkan Raja Louis dan menamatkan pemerintahan beraja dan membentuk republik di Perancis. Jadi apa formula Revolusi Perancis? Atuk Louis sawan di mana? Di penjara Bastille. Kalau formula Revolusi Keagungan, James kahwin 2 Orange. Kalau sebab-sebab Revolusi Amerika, layan teh, setin gula, sopan. Kalau formula Revolusi Perancis, Atuk Louis sawan di mana? Di penjara Bastille. Okey, kita tengok contoh soalan struktur untuk SPM. Okey, tengok dia punya pembahagian markah 244. Ni contoh soalan SPM. Tolong bagi perhatian. Tengok, dia ada perbezaan. Kalau tengok soalan A tu, di ruangan jawapan, dia ada ruangan jawapan 1 Roman dengan 2 Roman. Tengok elok betul tak? Ya. Manakala B dengan C, dia tak ada 1 Roman dengan 2 Roman di ruangan jawapan. Dia bagi garisan je terus. Beza A, B dengan C. Okey, kita tengok kaedah menjawab. Kita tengok satu-satu nak. Tengok soalan A dulu. Kehendak soalan A, nyatakan 2 gerakan penentangan di barat yang menentang raja berkuasa mutlak. Tadi ada berapa gerakan penentangan? Penentangan merujuk pada revolusi. Ada 3 tadi kita belajar. Yang pertama, Revolusi Keagungan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Dan yang ketiga, Revolusi Perancis. Berapa revolusi yang menentang raja berkuasa mutlak? 2. Revolusi Keagungan dengan Revolusi Perancis. Yang Revolusi Amerika menentang penjajah British. Okey, disebabkan di ruangan jawapan ada 1 Roman, 2 Roman. Jadi, tulis terus ya jawapan. Jadi, 2 tadi. Revolusi Keagungan 1688 dengan Revolusi Perancis 1789. Jadi, dapat 2 markah. Okey, kita tengok soalan B lah. Soalan B, dia tanya, jelaskan faktor penentangan gerakan di soalan 1A tadi. Faktor penentangan kehendak soalan.
Okey, kita tengok di ruangan jawapan dia ada ruangan 1 Roman dengan 2 Roman tak ada garis terus ya. Jadi bermaksud untuk soalan struktur ni kena jawab dalam bentuk ayat. Kalau ada 1 Roman 2 Roman barulah jawab terus. Ni ada 1 Roman 2 Roman ada ruangan jawapan? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib dimulakan dengan pembuka. Tengok, dengar elok-elok lah. Apa maksud pembuka? Kalau orang tanya, siapakah nama kamu? Jadi permulaan jawapannya, nama saya ialah. Ya, itu pembuka untuk soalan, siapakah nama kamu? Iaitu pembuka dah, nama saya ialah. Betul tak? Jadi soalan ni apa pembuka dah? Faktor penentangan gerakan revolusi keagungan. Dan yang kedua, faktor penentangan gerakan revolusi Perancis. Kita hurai satu persatu sebab dia minta dua-dua kan. Okey, kita hurai yang pertama dulu. Faktor penentangan gerakan revolusi keagungan nombor 88 ialah menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Titik. Macam mana nak sambung ayat seterusnya? Gerakan revolusi yang kedua. Nak bezakan dia menggunakan perkataan manakala. Manakala faktor penentangan gerakan revolusi Perancis 1789 pula ialah kebebasan rakyat dan menentang bayaran cukai. Ingatlah, walaupun ni soalan struktur, kena buat ayat juga. Pasal apa kena buat ayat? Sebab di ruangan jawapan tak ada 1 Roman dengan 2 Roman. Okey, last sekali kita tengok soalan C. Pada pandangan anda, mengapa konstitusi beraja negara kita perlu dihormati? Pasal apa konstitusi negara kita perlu dihormati? Tengok, yang pertama kehendak soalan adalah mengapakah. Mengapakah merujuk apa? Merujuk pada sebab. Sebab apa? Sebab institusi beraja perlu dihormati. Jadi tengok di ruangan jawapan ada ruangan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman tak ada garis terus ya. Jadi bermaksud soalan struktur ni kena jawab bentuk macam mana? Bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembuka dia bermula perkataan sebab. Kenapa sebab? Sebab mengapakah? Mengapakah tu merujuk apa? Sebab. Ya. Jadi sebab institusi beraja di negara kita perlu dihormati kerana raja adalah ketua negara atau ketua negeri. Titik. Seterusnya bermaksud penanda wacana. Penanda wacana yang diajar selalunya di sekolah, selain itu, di samping itu, seterusnya kan. Tapi bagi cikgu lebih suka ajar pelajar cikgu menggunakan number. Jadi bermula dengan number kedua. Jadi kedua, koma. Lambang kedaulatan negara. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Simbol perpaduan rakyat berbilang kaum. Titik. Lepas ketiga, keempat, koma. Sebagai pelindung kepada rakyat. Titik. Lepas keempat, ada lagi dah nak sambung? Ya, boleh. Lepas keempat, sambung lagi. Kelima, pasal apa raja kena hormati? Sebab raja ni adalah melindungi agama Islam sebagai agama rasmi, pelindung agama Islam. Selain pelindung agama Islam, ada juga lepas kelima, keenam, pelindung kepada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Dia juga menjadi pelindung kepada bahasa. Lepas keenam, ketujuh, dia juga menjadi pelindung kepada hak istimewa orang Melayu. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja. Yang lemah daripada cikgu, yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya cikgu nak minta semua pelajar dan guru untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.